Okay, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan perbincangan latihan kita. Okay, sila keluarkan buku matematik 2. Okay, tulis indeks brain warm up PBD tahap 4. Okay, ini adalah jawapan untuk latihan. Okay, kamu boleh semak sendiri. Okay, di sini kita boleh nampak pattern Okay, untuk asas 1, okay, semua jawapan dia adalah 1. Okay, kemudian untuk asas 5, kita boleh nampak daripada 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 sampai 5 kuasa 2. Okay. Daripada 1525. Kemudian daripada 5 kuasa 3 sampai ke 5 kuasa 9, dia bergilir-gilir. 125 625, 125 625, 125 625, 125. Ini pattern dia. Kemudian untuk semua nombor asas 6, okay, dia adalah 6 di belakang. Untuk semua asas 7, 8, 9. Okay, ini kita boleh guna nombor genap atau nombor ganjil untuk cuba membezakan dia lah. Ini semua asas 10 hanya tambah 0 sahaja. Okay, kita tengok nombor 1. Okay, ini senang kan? Okay, kalau you tak hafal asas ini, you tak ada idea, you boleh tentukan jawapan setiap kolom dengan kaedah pendaraban berulang atau pembahagian berulang. Okay, contohnya ini, you boleh cuba 6 kali 16, 16 kali 16 sehingga dapat 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga dapat 16. Okay, tapi memandangkan kita sudah faham asas, kita boleh terus buat lah. Jadi 16 ini sama, kuasa dia mesti 1. Ni 2 kali dirinya 4 kali dapat 16. 4 kali 2 kali kita dapat 16. Okey, yang lain sudah ada jawapan. Okey, yang ini 16 kuasa 1, yang ini kuasa 6, kuasa 4, kuasa 2. Okey, untuk ini, okey, kalau dia minta kita cari penyebut, okey, saya akan cuba tukarkan asas dia kepada 64 supaya saya boleh tahu apa yang akan diringkaskan dengan penyebut untuk dapatlah 64. Jadi di sini saya tukarkan 6096 kepada 64 kuasa 2. Jadi kita tengok fokus kepada kuasa dia. 2 kali 1 per berapa supaya saya boleh dapat 1. Pastinya 2. Okey, jadi saya sudah dapat jawapan ini 2. Kalau kita diminta cari nombor atas pula, okey, saya akan cuba hilangkan penyebut ini. So 512, macam mana saya nak tukarkan dia kepada suatu indeks dengan kuasa 3. Okey. Okey, jadi saya boleh guna punca kuasa 3 kepada 512, saya akan dapat 8. Jadi 512 saya boleh tulis kepada 8 kuasa 3. Okay, jadi di sini saya akan terus ringkaskan 3. Jadi saya sudah nampak jawapan. 8 kuasa apa? Kita boleh dapat 64. Sama dengan inilah. Jadi jawapan ini juga adalah 2. Okey, kita teruskan. Okay, 81 kuasa 1, kuasa 4, kuasa 9. Okey, kalau nilai punca kuasa 2, saya kuasa 2kan ini. Kalau nilai punca kuasa 3, saya kuasa 3kan ini. Jadi ini kita kuasa 2. Okey, yang ini cari nombor di atas, saya akan tukar dulu 27 kepada kuasa 3. Okey, jadi di sini saya boleh ringkaskan. Okey, jadi kita boleh dapat 3 kuasa berapa dapat 81. Sama dengan inilah. Jadi jawapan saya 3 kuasa 4. Okey, untuk ini pula, okey, saya tak dapat kuasa 3. Okey, jadi saya boleh dapat 3 kuasa 6. Okey, cuba dapatkan sesuatu yang boleh diringkaskan dengan 3. Jadi ini saya boleh ringkaskan 1, 3, 3, 2, 3, 6. Jadi 3 kuasa 2. Okey, 2 darab berapa menjadi 4. Jadi ini adalah 2. Okey, jadi kita tengok ini pula. Okey, ni besar sikit. Okey, jadi
kita boleh guna kaedah pendaraban berulang atau pembahagian berulang. Okey, yang ini pula 1, 8. Okey, ini ada sedikit in case lah you tak boleh hafal. Okey, besar sangat tapi you sudah dapat 3 kuasa 8. So, bila you dapat 9, kita boleh tukarkan 9 kepada 3 kuasa 2 dulu. Okey, jadi kita tengok di sini 3 sudah sama dengan 3, 2. Okey, kena darab apa supaya saya dapat 8? 2 kena darab 4. Jadi di sini adalah 4. Okey. Okey. Untuk ini saya kalau guna cara yang sama, okey. Saya banding dengan inilah. Okey, saya tahu kuasa dia mesti 4. Jadi saya tukarkan 81 kepada 9 kuasa 2. Jadi saya tutupkan asas dia. 2 kena darab kepada berapa supaya saya dapat 4? 2 kali 2. Okey, samalah dengan ini. Okey. Okey, jadi bahagian jawapan untuk ini, okey, saya guna kuasa 2 kan. Nilai punca kuasa 2. Jadi saya kuasa 2 kan 6561. Saya dapatlah jawapan ni. Kemudian saya punca kuasa 2 kan dia. Okey, ini yang last. Okey. Okay, ini adalah pendaraban asas yang sama. Jadi kuasa dia mesti jumlahkan supaya saya dapat 9. Jadi 4 tambah apa dapat 9? 5. Ini pembahagian pula. Okay, kurungan tolak 3 mesti dapat 9. Jadi apakah jawapan dalam kurungan? 12. Okay, ini 5 ada 2 kuasa dalam dan luar. Saya darab mesti dapat 9. Jadi 3 darab apa dapat 9? 3. Okay, ini saya ringkaskan dulu kuasa dia 1, 1, 4, 3. 3, 4, 12. Jadi kita tengok 5. Saya bandingkan dengan ini. Okey, 5 asas sama. Okey, 3 saya kena darab apa supaya dapat 9? Darablah dengan 3. Okey, yang ini. Okey, saya boleh tukarkan kepada indeks positif dulu di mana B adalah nilai punca, depan A adalah kuasa. Okey. Jadi saya tukarkan dulu 125 kepada 5. Jadi saya boleh dapat 5 kuasa 3. Okey. Kemudian untuk dapatkan 5 kuasa 9 ada banyak kemungkinan. Tapi saya suka guna cara ini. Saya akan hilangkan B dulu supaya saya boleh dapat A. Jadi cara untuk hilangkan B ini adalah samakan dengan 3. Okey, jadi samakan dengan 3 di depan. 1, 1. Jadi A saya mesti sama dengan 9. Jadi B saya adalah 3. A saya adalah 9. Okey, ini lagi senang. Indeks negatif. Okey, kalau tulis dalam bentuk 1 per, kuasa bawa ke bawah, dia akan jadi negatif. Okey. Okey, yang ini saya akan bincang dengan cepat sebab kita sudah ada basic dia. Kalau saya terangkan panjang lebar, nanti you all boring pula. Okey. Okey, kita tengok yang ini. Antara berikut yang manakah tidak sama dengan X kuasa 3, Y kuasa 5. Okey. Jadi, overall, okey, ini kita akan dapat X kuasa 3, Y kuasa 3. Okey, yang ini kita akan dapat X kuasa 3, Y kuasa 3. And then darab Y kuasa 2. Jadi kita akan dapat X kuasa 3, Y kuasa 5. Betul. Okey, yang ini X 7, Y 7. X 4, Y 2. Jadi 7 tolak 4, 3 betul. 7 tolak 2, 5 betul. Okey, yang ini X kuasa 3 darab Y kuasa 5. Tak boleh buat apa. Jadi tetap X kuasa 3 darab Y kuasa 2. Kemudian bahagi Y kuasa 7. Jadi saya boleh combinekan dua ini ke bawah. Y kuasa 5. Jadi ini tak sama dengan nombor 1. Betul lah ini. Okey, kemudian nombor 2, permudahkan. Okey. Pemudahkan
A asas sama, jadi kita tolak. Okay, jawapan kita dapat A kuasa negatif 2. Sini kita dapat K1. Okay, kalau jawapan sebagai indeks negatif, mesti tukar kepada indeks positif. Jadi ada negatif, terus kita tulis 1 per, kemudian A kuasa 2. Okay, kita tengok B. Okay, nilaikan. Okay, jadi kita tengok dulu soalan ini. Kita ada asas 3, kita boleh combine. And then 5 dengan 625. 625 ada 25 di belakang. So, dia adalah nombor di bawah asas 5. Kita boleh tukar kepada 5 kuasa 4 supaya boleh gabung dengan 5 kuasa 2. Okay, jadi kita dapat ini. Kemudian kita gabungkan dengan tolakan kuasa dia, kita dapat ini. Okay, so ni soalan nilaikan. Jadi kita kena tukarkan dia kepada nilai sebenar. Jadi kita dapatlah 3 per 25. Okay, kita tengok B pula. Okay, isikan jawapan dalam petak di bawah. Okay, jadi yang ini asas yang sama. Jadi kuasa dia kita boleh tambah Y 8 tambah 4, 12. Jadi ni ya betul. Ini Y asal sama, kita boleh gabung. Kuasa dia kita boleh tambah, jadi 16 tambah tolak. Kita jadi tolak, so 16 tolak 4 dapat 12. Yang ini pun, Y kita gabung, 6 tolak negatif 6. Negatif jadi positif. Jadi 6 tambah 6, kita dapat 12. Jadi ini jawapan. Okay, kita tengok C pula. Okay, ini adalah persamaan serentak. Okay. So, yang first, okay, kita darabkan, hilangkan, keluarkan kuasa dulu. Ada 2 kuasa, darabkan, saya dapat X2A. Ini X2B. So, bila saya dapat asas yang sama, saya boleh terus potong. Okay, boleh terus potong, bandingkan dengan kuasa dia. Jadi, 2A sama dengan 8B. Saya ringkaskan, saya dapat persamaan yang pertama. Okay, yang kedua pula, okay, nilai punca saya akan tukar kepada 1 per N. Jadi, N saya adalah 2. Okay, jadi 1 per 2 darab dengan A. Okay, saya akan dapat A per 2. Kemudian belakang saya gabung, saya dapat X 3 kuasa 3 tolak B. Okay, kemudian di sini asas-asas sama, jadi saya boleh potong. Saya gabungkan kuasa dia. So, saya dapat persamaan kedua. Okay, jadi A bersamaan dengan 4B. Saya boleh terus ganti kepada persamaan kedua. Saya dapat B bersamaan dengan 1. So, kemudian untuk dapatkan A, saya ganti semula kepada persamaan 1. Maka saya dapatlah A sama dengan 4. Jadi, persamaan serentak mesti ada 2 jawapan. Di sini kita nak cari A dan B. A 4, B 1. Okey, kita masuk kepada masterikan diri. Okey, nombor yang pertama yang melibatkan perfaktoran. Jadi, 12 saya akan faktor kepada 2 kali 2 kali 3. 3 boleh combine dengan 3 di depan. 2 simpan dulu. And then 6. Okey, saya akan faktor kepada 3, 2. 3 boleh gabung dengan 3 ini dan 3 ini. And then 2 boleh gabung dengan 2 nombor faktor daripada 12. So, saya akan dapat seperti ini. Kemudian saya gabungkan. Saya akan dapat nilai yang sebenarnya. Seterusnya nombor 2. Ini minta kita hitung juga. So, 3, 9, 81 semua adalah nombor di bawah asas 3. So, saya tukarkan kepada asas yang sama dulu. Kemudian, yang 3 kuasa 10 per 3 kuasa 4X saya boleh gabungkan. Bila dapat asas yang sama, saya boleh terus bandingkan kuasa dia. So, saya selesaikan ini sahaja. Saya sudah dapat X sama dengan 2. Nombor 4. Selesaikan persamaan serentak. Untuk yang pertama, ini semua adalah nombor asas 3. So, saya tukar kepada asas 3. Kemudian saya boleh terus bandingkan kuasa dia. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, saya tukarkan semua kepada asas 2. Kalau you tak nak tukar Y, you tak nak tukar 1 kepada 2 kuasa kosong, you angkatkan dia ke atas pun boleh juga. Jadi, sini dia tukarkan 1 kepada 2 kuasa kosong.
maka dia dapatlah persamaan kedua 3x tolak 2 sama dengan kosong. Kalau you tak nak tukar, you akan dapat persamaan ini. Samalah. You akan dapat 8x sama dengan 4y. Okey, kemudian kita tukarkan 84 kepada asas 2. So, sama juga jawapan dia. Kemudian yang pertama, gantikan persamaan 1 kepada 2. Terus dapat y sama dengan 3. Untuk dapatkan x, kita akan ganti semula ke persamaan 1. Jadi, kita dapat x dan y. Okay, x2, y3. Okay, soalan yang terakhir, ini soalan situasi. Tapi soalan dia sangat jelas sebab dia sudah bagi 2 persamaan. Okay, jadi kita hanya selesaikan 2 ini sajalah. Okay. Okay, jadi yang pertama, okay, semua nombor yang kita dapat adalah di bawah asas 5. Jadi kita boleh tukarkan semua kepada asas 5. Dan kita boleh bandingkan kuasa dia. Ini yang kita dapat persamaan 1. Okay, persamaan 2. Semua adalah nombor di bawah asas 3. Kita dapat ini. Bila asas dia sama, kita boleh bandingkan kuasa dia. So, dapat persamaan 1, dapat persamaan 2. Kita selesaikan persamaan serentak. Okay. Okay, di sini dia guna persamaan serentak cara elimination, cara penghapusan. Jadi, dia guna persamaan 2 hapus persamaan 1. 4y tolak 3y dapat 1y. 2y tolak 2y sudah dihapuskan. Okay. Jadi, 4 tolak 1 dapat 3. Jadi, di sini dia terus dapat y sama dengan 3 dengan kaedah penghapusan. Jadi, untuk dapatkan x, saya gantikan semula ke mana-mana satu persamaan. Okay, dia ganti kepada persamaan 1. Jadi, 3 saya masukkan kepada y, saya dapatlah x sama dengan 4. Jadi, saya dapat x ialah 4, y ialah 3. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, the good news is minggu ini tak ada kerja rumah. Okay, jadi hanya lengkapkan buku kerja, buat pembetulan. Okay, dan stay tune untuk bab 2 pada minggu depan. Okay, buku kerja 1 ini simpan dulu saja. Okay, nanti hantar semasa naik sekolah nanti. Okay, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.